Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini Buletin Awani bersama saya Najib Arif. Pelbagai perkembangan terkini kami sediakan untuk Dewan Rakyat. Tetapi untuk jam ini, saya ingin membawa pandangan anda kepada angka yang kami sediakan pada jam ini. Pertama sekali, yang berkaitan dengan gaji median isi rumah berbanding dengan keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia untuk tahun 2016 hingga tahun 2019. Ada banyak angka, tetapi angka pertama yang anda perlu perhatikan iaitu ini. 12.3% kenaikan gaji median isi rumah sejak 2016 hingga 2019 kini berada pada 5,873. Bermakna gaji median isi rumah ini 50% isi rumah dalam angka tersebut mempunyai pendapatan di bawah angka tersebut. Sebagai contoh, Kuala Lumpur 10,549, separuh daripada penduduk Kuala Lumpur yang dikaji mempunyai pendapatan di bawah 10,549. Namun, negeri-negeri yang harus kita berikan tumpuan iaitu 9 buah negeri yang mempunyai pertumbuhan di bawah purata pertumbuhan KDNK Malaysia sebanyak 5%. Iaitu 9 negeri. Pertama sekali kita melihat Kelantan dengan 3,563 pendapatan median isi rumah pertengahan, bermakna separuh penduduk negeri Kelantan mempunyai pendapatan di bawah 3,563. Dan juga di Kedah sebagai contoh, RM4,325. Separuh penduduk negeri Kedah mempunyai pendapatan di bawah RM4,325 untuk isi rumah. Dan juga di Perlis, RM4,594. Separuh penduduk negeri Perlis mempunyai pendapatan di bawah angka tersebut. Dan di Sarawak, RM4,544. Separuh penduduk negeri Sarawak mempunyai pendapatan di atas RM4,544, separuh lagi di bawah. Dan juga negeri lain iaitu Negeri Sembilan RM5,005 dan juga Terengganu RM5,545. Perak juga mendapat RM4,273. Separuh penduduk negeri Perak mempunyai pendapatan di bawah angka ini. Dan juga Sabah iaitu RM4,235. Separuh penduduk negeri Sabah secara median pertengahan isi rumah mempunyai pendapatan sebanyak RM4,235 dan ke bawah, bermakna 50% penduduk negeri-negeri ini mempunyai pendapatan di bawah angka-angka mereka. Hanya negeri-negeri seperti Pulau Pinang yang mempunyai angka tinggi RM5,169, Melaka RM6,054 dan juga Johor RM6,427 dan juga Selangor RM8,210. Kesemua ini adalah negeri-negeri mempunyai industri, perindustrian yang kehadapan dan sebagainya, pelaburan yang lebih tinggi, infrastruktur yang lebih canggih dan sebagainya. Itu perbezaan bagaimana negeri-negeri ini dibahagikan di Malaysia. Persoalannya, bagaimanakah dasar-dasar kita seperti rancangan Malaysia ke-12 dan juga bajet 2022 ini mampu menyelesaikan permasalahan ini? Kita bawakan penganalisis politik pada jam ini, Profesor Yusof Saari yang bersedia pada ketika ini. Prof, Assalamualaikum. Terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Kalau kita melihat angka-angka ini, 9 buah negeri di bawah purata pertumbuhan KDNK tahunan Malaysia ini, rancangan Malaysia ke-12 sudah pasti menyusun langkah dan juga cara untuk kita menyelesaikan masalah ini. Apa permasalahan kita sehingga gaji kita lambat meningkat hanya 12,3% sejak 2016 ini, dan bagaimana RMK ke-12 sebagai contoh untuk jangka masa panjang ini mampu menyelesaikan masalah ini di 9 buah negeri ini? Baik, Najib. Ini data-data angka-angka ini adalah bukannya sesuatu perkara yang baru ya. Isu ini adalah isu struktural. Salah satu isu struktural iaitu isu yang melibatkan ketidakseimbangan pembangunan, ketidakseimbangan taburan industri yang akhirnya diterjemahkan kepada pendapatan yang tidak seimbang antara negeri. Kita sudah boleh mengetahui ya, negeri-negeri yang kita panggil negeri-negeri membangun iaitu Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur termasuk Putrajaya, Melaka dan Pulau Pinang ni adalah negeri-negeri yang mana taburan industrinya berpusat di situ. Ya, dan akhirnya apabila industri banyak berpusat situ, banyak peluang pekerjaan yang wujud, walaupun peluang pekerjaannya rata-rata mungkin wujud ketidakseimbangan juga, ketidakpadanan pekerjaan juga, tapi secara keseluruhannya oleh kerana taburan industri itu banyak di situ, jadi ini seperti yang saya beritahu tadi terjemahkan kepada pendapatan yang lebih besar berbanding dengan negeri-negeri lain yang kita kategorikan mungkin sebagai negeri yang kurang membangun, yang mana pengusatan industri-industri, terutamanya industri tumpuan, industri strategik, industri yang bernilai tinggi ini tidak berada di kawasan sana ataupun di negeri-negeri yang berkenaan. Jadi bergerak ke hadapan, kerajaan telah menghidu ya di dalam situasi ini, dan di dalam rancangan Malaysia ke-12 ada
diceritakan. Saya tak ingat bab berapa ya, tapi ada disentuh berkenaan dengan ketidakpentingnya untuk merapatkan jurang ketidakseimbangan antara negeri-negeri di Malaysia. Dasarnya ada di situ dan yang paling penting adalah bergerak ke hadapan ni, Najib ya. Sudah tiba masanya, seperti yang saya banyak juga platform di awal ni saya katakan bahawa sudah tiba masanya kita melaksanakan bottom up approach. Dari sebelum ini kita banyak menggunakan top down approach, maksudnya pelaburannya, pemusatan industrinya, kedudukan industrinya datangnya lebih terarah kepada persekutuan. Dan kini tiba masanya untuk kita melihat potensi-potensi industri yang boleh dibangunkan di lokaliti dan daerah dan juga negeri ya, yang mana boleh menjadi pemacu kepada pertumbuhan negeri berkenaan. Kerana kita kena faham bahawa dalam ekonomi setiap kawasan, setiap ruang itu di negeri dan lokaliti adalah unik dan berbeza-beza dan tidak sama antara negeri-negeri lain ya. Contohnya di Melaka kita tengok lebih sesuai dengan pelancongan. Jadi industri-industri yang berkaitan dengan pelancongan adalah sesuai dibangunkan, tetapi di negeri di Pahang mungkin pelancongan itu bukan menjadi salah satu industrinya. Mungkin industri selain daripada pelancongan, industri pembuatan ataupun industri yang bersifat pertanian boleh diusahakan, boleh dimajukan di sana Najib. Prof, kalau kita melihat masalah struktur yang Prof sentuhkan, kita banyak menggaji atau membawa masuk pelaburan yang sebenarnya menggaji pekerja-pekerja separa mahir ataupun kurang mahir. Bagaimana negeri-negeri ini yang akan diberikan tumpuan di bawah RMK ke-12, pelaburan itu haruslah bersifat untuk menggaji pekerja-pekerja lebih berkemahiran ataupun setidaknya memangkin kemahiran itu di kalangan pekerja-pekerja kita supaya gaji mereka juga lebih tinggi? Saya bersetuju dengan pandangan tersebut. Yang pertama perlu dibuat adalah untuk membawa pelaburan tadi kepada negeri-negeri tadi, negeri-negeri yang kurang berbangun ya. Kurangnya sudah tiba masanya untuk kita memberi tumpuan pelaburan kepada negeri yang bukan membangun tadi ya. Contohnya negeri-negeri yang masih lagi berada di bawah. Jadi kita galakkan pelaburan ke situ dan pelaburan tersebut perlulah mengikut keadaan condition ataupun kedudukan di negeri berkenaan ya. Kalau di negeri berkenaan contohnya negeri Pahang, saya ambil contoh. Ini contoh ya. Kalau katakan di situ banyaknya wujudnya tenaga buruh berkemahiran tinggi ya. Jadi maka pelaburan di situ perlulah pelaburan yang bersesuaian dengan kedudukan ataupun keadaan pekerja yang banyaknya tenaga buruhnya banyaknya yang berkemahiran tinggi. Jadi kalau di kawasan lain banyaknya buruh berkemahiran rendah, mungkin pelaburan yang kita rasa yang untuk membangunkan kawasan itu sesuai untuk pelaburan industri yang berkonsepkan industri berintensifkan buruh. Jadi begitu kaedahnya. Prof, kalau kita melihat kepada sasaran RMK ke-11 sebelum ini tidak pun tercapai. Itu pun sebelum pandemik COVID-19. Bagaimana untuk kita melihat bahawa dalam keadaan pemulihan ekonomi masih lagi sedang berlaku, ekonomi belum lagi pulih, pandemik lagi sedang berlangsung dan sebagainya. Bagaimana untuk kita melihat bahawa dalam tempoh RMK ke-12 yang telah memasuki tahun pertama ini mampu mencapai segala sasaran yang kita letakkan untuk meningkatkan 9 negeri ini dari segi pendapatan income ataupun pendapatan isi rumah mereka yang di tahap median? Baik, kita dalam masa tempoh 5 tahun ini ya, yang saya nampak yang perkara yang penting untuk diutamakan dalam untuk merapatkan jurang pendapatan dan juga jurang kemajuan antar negeri ini adalah seperti yang saya beritahu tadi adalah prioriti ataupun keutamaan kerajaan dari aspek pembangunan ekonomi itu perlu melihat kepada pembangunan luar bandar dan juga pembangunan yang bersentrikkan pembangunan lokal negeri. Kerana kita dah lihat ya, kalau kita hanya tertumpu di kawasan negeri yang membangun, tertumpu di Lembah Kelang, itu kita akan tidak menyelesaikan masalah, malah kita akan menjarakkan lagi jurang berkenaan dan sama-sama kita akan wujud banyak lagi masalah-masalah pembandaran dan masalah-masalah berkaitan dengan kita. Jadi tidak ada cara terbaik bagi Malaysia adalah selain memaksimalkan sepenuhnya potensi pembangunan negeri-negeri ya, terutama di kawasan luar bandar. Jadi pada pandangan saya kalau kita dapat sedikit saja mendapat lonjakan pembangunan luar bandar dan pembangunan di negeri-negeri yang kurang membangun ini, jadi secara manfaatnya keseluruhan ekonomi di Malaysia dapat ditingkatkan. Keutamaan juga perlu diberikan kepada sektor PKS, urusan kecil dan sederhana termasuk mikro. Kerana pembangunan PKS penting dan perlu seiring dengan pembangunan negeri.
Aduh, Najib. Ya, okey Prof, teruskan. Ya, saya dah habis tadi. Okey. Antara Okey, itu antara apa yang Prof sebutkan, iaitu bagaimana pemusatan di peringkat Putrajaya ataupun di peringkat persekutuan itu harus dihapuskan. Fokuslah kepada negeri kerana negeri lebih memahami permasalahan mereka, dan juga negeri-negeri ini berbeza permasalahan dan juga isu kemiskinan yang mereka hadapi pada ketika ini. Terima kasih Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Saari, pengasis ekonomi, bincangkan perkara tersebut. Kami akan rangkumkan di laman web kami astro.awani.com dan juga sudah pasti setiap buletin awani yang akan datang.